Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ayuni binti Salim bernama Matrik 148461 akan melakukan satu perbentangan ulasan artikel yang bertajuk Kata Soal Bila dalam Dialek Kedah Melayu Baling, satu analisis sintaksis. Sebelum saya menerangkan dengan lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin menyatakan maksud dialek kerana artikel ini berkait rapat dengan dialek bahasa Melayu. Menurut Francis 1983, dialek bermaksud seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeza-beza yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Dengan erti kata yang mudah, dialek merupakan variasi suatu bahasa. Bahasa Melayu mempunyai pelbagai kata soal dalam dialek utara seperti pa yang membawa maksud apa, pasal pa yang membawa maksud kenapa, lagu mana atau macam mana membawa maksud bagaimana, siapa yang membawa maksud siapa, bapa yang membawa maksud berapa dan bila. Menurut pengkaji, kata soal ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kata soal argument dan kata soal bukan argument. Kata soal argument ialah kata soal yang menyoal subjek atau objek yang menduduki posisi komplement dalam suatu ayat seperti kata soal pa dan siapa dalam dialek utara. Manakala kata soal bukan argument ialah kata soal yang menyoal frasa yang menduduki posisi anjung seperti kata soal pasal pa, lagu mana atau macam mana, bapa dan bila. Menurut pengkaji, kata soal bila dalam dialek Kedah boleh didapati dalam dua posisi yang berbeza, iaitu di awal ayat dan di akhir ayat dalam dialek Melayu Utara. Sebagai contoh, kata soal bila menduduki posisi akhir ayat seperti nak gi bila yang membawa maksud dalam bahasa baku bila kamu akan pergi ke sana. Kedua, kata soal bila menduduki posisi awal ayat seperti bila nak kenduri dalam bahasa baku bila hendak kahwin. Kedua ayat soal ini tidak mempunyai subjek dan pengkaji menyifatkan kata soal anjung bila itu menduduki posisi in situ. Ini telah menggambarkan satu fenomena yang pelik di mana ketiadaan argument iaitu subjek bagi kata kerja tak transitif. Tambahan lagi, analisis deskriptif yang dibuat oleh pengkaji menggambarkan kata soal bila bersifat opsional dan boleh berada di posisi awal atau akhir ayat tanpa apa-apa gangguan. Seterusnya, daripada analisis sintaksis, pengkaji mendakwa bahawa subjek tetap wujud di dalam ayat bahasa Melayu iaitu bila nak kenduri. Namun demikian, subjek yang tidak kelihatan ini akan dihadiri oleh pro dalam aras komputasi sebelum cetusan sebagai pengganti. Daripada raja pohon sintaksis yang telah dibuat oleh pengkaji menunjukkan bahawa kata kerja nak dalam dialek Kedah ialah kata kerja transitif. Kata kerja ini juga dikenali sebagai kata kerja dua argument. Misalnya, argument pertama telah dipenuhi oleh frasa nama kenduri yang menduduki posisi objek seperti dalam raja pohon apabila kata kerja nak bergabung dengan objeknya frasa nama kenduri. Manakala argument kedua diduduki oleh subjek iaitu pro, iaitu posisi untuk argument luar dan menerima penandaan theta daripada kata kerja nak. Ini memenuhi prinsip projeksi dan penandaan theta. Pada masa yang sama, kata soal bila telah bergerak ke posisi skop, iaitu spek frasa komplement. Mendakwa bahawa dialek Melayu Utara ini mempunyai satu sifat yang unik, iaitu kata soal tak argumentnya tidak perlu bergerak ke hadapan.
Sekiranya penutur memilih untuk menggerakkan kata soal, maka operator kosong atau OP itu tidak wujud di posisi spek komplement. Posisi OP di posisi komplement itu adalah hanya untuk memenuhi kriteria penyamakan sahaja. Sekiranya tidak, ayat ini akan gagal apabila tiba ke bentuk logik kerana fitur Y yang kuat tidak disemak sebelum cetusan. Fitur tak berinterpretasi yang kuat yang tidak disemak sebelum cetusan tidak dapat diinterpretasi pada bentuk logik. Malah, analisis ini juga mendakwa bahawa dialek yang mempunyai kata soal ini in situ mempunyai OP. Kewujudan OP menyebabkan dialek ini mempunyai alternatif untuk bergerak ke posisi skop atau in situ pada posisinya. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa analisis deskriptif bagi kata soal ini mempunyai alternatif untuk bersifat in situ, iaitu berada di posisi akhir ayat soal atau bergerak ke posisi awal ayat soal. Oleh yang demikian, analisis sintaksis adalah antara analisis terbaik untuk melihat fenomena yang kompleks ini. Analisis sintaksis mendapati bahawa komplement sememangnya mempunyai Y yang kuat, tetapi kekuatan berkenaan tidak mampu mewajibkan kata soal tersebut bergerak ke posisi skop dalam dialek Melayu. Sebaliknya, analisis ini telah mendakwa bahawa posisi spek frasa komplement dihadiri oleh operator kosong pada posisi spek frasa komplement untuk menyemak fitur Y yang kuat sebelum ke bentuk logik. Namun begitu, kehadiran OP pula tidak menghalang pergerakan kata soal tak argumen ke posisi skop. Bahasa ini menggambarkan bahawa kata soal tak argumen yang bergerak atau in situ tidak menjadi masalah untuk menyemak semua fitur sebelum cetusan dan sekaligus menandakan ayat tersebut gramatis. Kebolehan untuk bersifat bergerak dan in situ ini menunjukkan bahawa kata soal bila cuba bersifat ekonomi bila perlu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.